Assalamualaikum, hai, saya Nazira. Hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak create learning activities di Genially. Sebelum itu, saya bagi introduction sikit tentang Genially. Untuk mendaftar di akaun Genially ni, kita hanya perlu type Genially dekat Google. Dan ini alamat dia sebenar, genial.ly. So, kita pergi ke sini. Kalau kita belum ada account lagi, kita boleh create free account di sini. Jika kita dah pernah create account di sini, kita boleh login saja. Sekarang kita sudah login ke dalam Genially. Kita tengok apa pilihan yang kita ada untuk create Genially. Okay. Untuk create Genially ada banyak pilihan. Kita boleh buat presentation di sini. Yang biasa saya guna ialah presentation, learning experience, interactive image boleh juga, video presentation. Okay. Yang saya akan tunjuk hari ni ialah learning experience. Kita tengok ya. Okay, learning experience ni dia banyak template untuk quiz. Okay, sekarang kita tengok ada banyak pilihan template di sini. So kita boleh pilih untuk membuat ikut yang kita sukalah template mana. Sekarang kita tengok di sini ada bintang dan ada yang free. Jadi yang mana di label bintang macam ni, ini adalah template yang premium. Maksudnya untuk kita buka template ni kita kena subscribe dulu. Okay. Subscribe untuk Genially yang paling murah, tidak terlalu mahal. Jadi mampu milik lah bagi saya. Okay, subscription ni untuk setahun. Okay, kita tengok apa pilihan plan yang ditawarkan untuk premium. Dia ada plan yang free, student, edu dengan master. Okay, sekarang apa yang saya subscribe adalah student package. Dalam ni kita ada 10 premium templates per year. Jadi dalam banyak-banyak yang bintang tadi kita boleh guna 10. Kita boleh view offline dan kita boleh download as PDF dan JPEG. Okay, ni dia boleh link ke public dan dia boleh download. Berbanding dengan yang free, tidak boleh download JPEG, PDF, semua tak boleh download. Itu kelebihan kalau yang student punya premium package. So ada banyak kelebihan lah berbanding dengan free account. So saya pilih untuk subscribe $1.25 per month. Okay, kalau kita tukar ke dolar, 1.25 ni maksudnya RM5.40 sebulan. Tetapi dia tidak boleh subscribe untuk sebulan, dia kena subscribe untuk setahun. So RM5.40 darab dengan 12 sama dengan RM64.80. So kalau bagi saya macam mampu milik jugalah. Okay, sekarang kita akan pergi ke template. Ada banyak pilihan. Okay, saya akan tunjuk beberapa quiz yang telah saya buat sebelum ini. Okay, contoh-contoh quiz. Okay, ini contoh quiz. Kalau tak silap saya, ini template free. Okay, kita tengok macam mana cara student akan jawab quiz ni. Okay, ini satu contoh quiz. Student akan dapat page ni. So bila dia nak jawab, dia tekan start. Kita boleh letak gambar di sini. So kartun ni akan bergerak macam ni lah. Kalau dia jawab soalan tu salah, dia akan keluar macam ni. Okay. Kalau dia jawab betul, baru dia akan pergi ke next question. Gitulah. So dia ada. Kalau untuk template yang free, kita hanya boleh tanya, ada setengah template tu kita boleh tanya hanyalah 5 soalan saja. Kalau template yang premium tu boleh sampai 10. Sekarang kita lihat contoh quiz yang kedua. Template ni adalah template premium. Kita tengok elemen apa yang
ada dekat sini. Kadang-kadang elemen ni membuatkan student akan rasa excited lah dan seronok untuk menjawab. Okey. Okey, dia ada elemen bunyi yang nampakkan kuis ni macam hidup lah kan. So dia boleh teruskan lah. Yang ini template premium, dia ada boleh jawab sampai 10 soalan. Sekarang saya nak tunjuk contoh kuis yang kita boleh ambil template yang disediakan dan kita boleh tukar background ini supaya background ni menjadi ada pergerakan. Tujuan pergerakan ni kadang-kadang untuk mengganggu konsentrasi, jadi menjadikan soalan ni nampak susah sikit daripada yang sepatutnya. Okey, kita tengok So student akan rasa ada gangguan di situ, so jadi satu cabaran lah untuk mereka menjawab. Okey, ni template free saja. Kalau dijawab betul, dia akan keluar tanda macam ni. Okey, macam tu contoh dia. Okey, sekarang kita akan tengok macam mana cara untuk membuat salah satu kuis ni. Mula-mula kita tekan create genially. Lepas tu kita tekan learning experience dan kita create. Kemudian kita pilih template yang kita berkenan. Saya contoh ambil template yang free. Ni notebook ni. Sebelum kita decide untuk pilih template ni, kita boleh view dulu. Maksudnya kita boleh try run sebelum kita decide untuk ambil sama ada sesuai dengan kita ke tak. Kita try tekan, kalau tekan right answer dia keluar macam mana, right. Okay. Lepas tu next. Lepas tu kalau wrong answer dia akan keluar pangkal macam tu. So kalau kita rasa template ni kita dah berkenan, kita boleh tekan use this template. Okay, ni template yang kita dapat. Sebelum tu kita tengok dulu berapa soalan yang dia bagi. Hanya ada 5 soalan. Okay, ini tajuk ni kita boleh tukar lah. Tajuknya contoh kuis kita tentang more practice. So kita type je lah. Dekat sini pun kita nak tulis kod kursus ke DGN 125. Contohlah kan, kita bubuh kod kursus. Lepas tu sini kalau kita nak letakkan arahan pun okey, no problem. Lepas tu just edit je lah. Kalau kita nak buat kuis ni dalam bahasa Melayu, kita tukar kepada soalan. Sini kita tukar kepada soalan. Lepas tu ini soalan. Lepas tu di sini right answer ni kita tulis jawapan yang betul. Yang jawapan yang salah kita letak kat sini. Dia dah memang dah buatkan link untuk kita. Maksudnya bila wrong dia akan pergi ke pangkah, right dia akan pergi ke tanda right. Okay, kalau kita nampak macam template ni nampak macam dull, nampak macam tak ceria, kita nak tukar background, kita boleh pergi ke background. Okay, dia ada banyak pilihan. Kalau kita nak tukar background color, ada kat sini. Dekat library dia pun ada, ataupun kita nak ambil background daripada internet, dia ada link ke Pixabay. So saya ambil yang ada dalam library dia. Dia ada pilihan juga illustration ke, pattern ke, animated ke. Kita tengok animated. Yang bergerak-gerak tadi adalah animated. Okey. Ini contoh yang animated. Yang ni yang saya tunjuk tadi. Okey, kita tengok satu contoh. Saya ambil satu Saya ambil template ni. Okey. So template ni akan bergerak macam ni. So dia memang akan mengganggu konsentrasi, menjadikan soalan kita ni lebih mencabar dan fun lah. Mungkin fun lah. Ataupun kita rasa tak sesuai, kita just tekan back ataupun tukar je lah. Yang ni dia hanya bergerak sikit-sikit macam tu.
Okay, lepas kita siap dah semua soalan ni, kita pergi kepada pages, kita tengok balik, kita check balik. Oh, kita boleh tukar background ni untuk semua page sebenarnya. Kita just pilih yang tadi, contoh kita pilih yang tadi. Okay, kita pilih yang ni, kita tekan kat sini apply to all pages. Okay, great, your background has been applied to all pages. Alright, kita pergi ke pages balik. Okay, cantik dah. So bila kita dah siap semua ni, kita just tekan all set. Kita akan pilih yang public online ni. Lepas tu bagi tahulah, bagi tajuk sikit. Contohnya tajuk malpractice. Contoh, kita bagi tajuk. Kalau nak buat description pun okey. Just tekan all set. Okay, apa yang kita nak buat sekarang? Kita present dulu, kita tengok dulu. Kita present dulu, okey, student kita akan jawab macam ni. So, ini apa yang student kita akan dapat. So, kalau right answer, dia dapat right. Macam tu lah. Okay, ini contoh Okay, apa lagi yang kita boleh buat? Kita share. Okay, sekarang saya nak tunjuk yang seterusnya yang kita boleh buat ialah kita share. Apabila kita dah siap semua, kita nak share, kita pergi ke yang sebelah kanan ni, atas. Pergi tekan butang share. Okey, yang pertama kita share dekat group WhatsApp ataupun email sebab kita nak bagi quiz ini kepada student kita. So kita just pergi dekat bahagian link dan kita tekan copy. Lepas tu kita buka WhatsApp web dekat kita punya komputer untuk mudah lah kan. So kita paste saja link ni dekat sini. So dia akan keluar link macam ni. Apabila student kita tekan link ni, dia akan terus direct ke soalan yang ada di dalam quiz tersebut. So apabila selesai mereka jawab, mereka boleh maklumkan kepada kita lah. Sebenarnya ini quiz ni bukan sebenarnya untuk menguji juga, dia hanyalah untuk sebagai exercise, boleh jadi sebagai exercise. Dia tidak ada markah di hujungnya. Jadi pelajar boleh ulang kaji melalui dengan cara quiz ini. Okay? Yang kedua, kita nak share benda ni di dalam platform Open Learning. Sama juga, kita pergi ke bahagian atas kanan, tekan butang share. Kita ambil perkataan insert, iaitu di sebelah link tadi, dia akan keluar yang iframe dan ada copy di sini. Saya tekan copy. Lepas tu pergi ke platform Open Learning kita. Tekan edit. Lepas tu pergi dekat sebelah kiri atas ni, dia ada perkataan core, quiz, integration dengan advanced. Tekan perkataan integration. Ambil, dia ada embed tools. Ambil yang HTML snippet. Tarik benda ni letak kat sini. Okay, letak di tempat yang kita nak lah. Alright, kita tekan set up. Okay, letakkan cursor di sini dan tekan paste. Okay, dia akan dapat link yang panjang ni. Lepas tu, done. Okay, quiz kita dah masuk, jadi pelajar boleh gunalah. Okay, bila kita tekan view, okay, dia akan keluarlah quiz ni. Satu kelebihan Genially ni ialah jika kita buat soalan di dalam Genially tetapi belum siap, contohnya kita hanya siap sampai soalan yang ketiga ataupun keempat, tetapi kita rasa kita dah nak masukkan dalam Open Learning. Okey, tak apa, boleh masukkan dengan cara yang saya tunjuk tadi. Okey, dia akan update secara automatik. Maksudnya apabila kita update di Genially, dia akan update terus di dalam kita punya platform Open Learning. So, tak perlu masuk untuk kali kedua. Okey, itu sahaja perkongsian saya. Semoga membantu. Terima kasih.